إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi ditetapkan hati kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dorongan iman itulah menjadikan kita boleh sama-sama solat maghrib petang ni, awal malam ni, dalam keadaan kita sama-sama berjemaah, sama-sama berdoa, sama-sama bermohon. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat hari ini berkekalanlah hendaknya sampailah hari kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjaga hati kita, kerana hati itu sendiri sifat dia berbolak-balik. Hari ini dia okey, besok pagi dia KO. Hari ini dia sihat, mungkin esok pagi dia demam, dia lemah sikit. Jadi itu semua nanti akan meninggalkan kesan pada diri kita. Sama ada kita makin rajin beribadah ataupun jiwa ibadah kita makin lemah. Semuanya bergantung pada hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara diri kita, khususnya memelihara hati kita untuk tetap terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, minggu kedua kita baca kitab Hayatus Sahabah oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi ni. Kita masih lagi dalam tajuk, dalam bab kecintaan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan dakwah kepada Allah dan Rasulnya. Masih lagi dalam tajuk itu, dan hari ini kita bermula dengan suatu riwayat hadis. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam kitab Tabaqat nama kitab lah, daripada sahabat yang bernama Miqdad bin Amru berkata, kata Miqdad, pernah aku menawan Hakam bin Kaisan dalam perang Badar, orang musyrik Mekah. Miqdad kata, aku tawan Hakam bin Kaisan, salah seorang daripada pimpinan kami akan memotong lehernya. Maka aku pun berkata, biarkan dulu, nanti orang ini kami tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah sahabat-sahabat yang nak potong terus leher Hakam bin Kaisan ni. Dah kena tangkap musuh kan. Tapi kata Miqdad, biar dulu.
Aku nak bawa dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala sampai di hadapan Nabi, maka di situ ada Sayyidina Umar yang berkata, "Kenapa diam? Biarlah aku bunuh saja ya Rasulullah." Apalah kau diam ni Hakam? Cakaplah, kata Sayyidina Umar. Tak yang buang masa dah kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, kita korek leher ni Sayyidina Umar yang tu, bunuh saja ya Rasulullah. Supaya nanti dia dapat ikut ibunya dalam neraka, kata Sayyidina Umar. Sesungguhnya orang ini tidak akan meluk agama Islam sama sekali. Tapi Nabi SAW menolak usul Sayyidina Umar tu. Sehingga akhirnya Hakam bin Kaisan pun masuk Islam. Kalau ikutkan daripada awal tadi, sahabat-sahabat dia nak korek leher, masa dah dapat tangkap dalam perang Badar. Ditahan oleh Mikdad, nak jumpa Nabi. Sampai depan Nabi, seorang lagi sahabat Sayyidina Umar kata, "Kita bunuh saja ya Rasulullah." Rasulullah kata, "Jangan bunuh dulu." Akhirnya Hakam ni masuk Islam. Dan bila Hakam masuk Islam, Sayyidina Umar cukup menyesali perbuatannya, lebih-lebih ucapan dia terhadap Hakam. Sebab dia takut amalan dia selama ni, pahala ibadah dia akan hilang, lenyap oleh kerana kata-kata dia tu. Dan dia memikirkan, Sayyidina Umar fikir, kenapa sampai aku membantah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan yang aku tidak tahu. Kenapa nak berlagu pendapat pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku waktu itu tidaklah bermaksud apa-apa, hanya untuk memberi nasihat kerana Allah dan Rasulnya semata-mata. Seterusnya kata Umar, maka orang itu baik Islamnya dan ikut berjuang membela agama Allah sehingga dia gugur dalam peperangan Bi'ru Ma'unah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga meredainya dan menyatakan bahawa dia masuk syurga sebagai syahid. Jadi akhirnya Hakam bin Kaisan yang nak dibunuh 2 kali ni, akhirnya dia masuk Islam juga. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, Islamnya lebih baik. Dan akhirnya dia syahid dalam peperangan Bi'ru Ma'unah. Jadi ini antara hadis yang menceritakan tentang dakwah Nabi satu ketika dulu. Dan kita boleh ambil pengajaran di sini, kan. Sejahat-jahat orang pun kita tengok, dia takkan jahat selama-lama, kan. Sebab tu Nabi marah kita menghina orang kerana peribadi dia, kerana orang tu. Perbuatan tu kita marah. Tapi berilah sedikit ruang. Kalau nak marah, jangan marah habis-habis. Simpan sikit sayang. Orang tutup pun cakap yang tu, kan. Kalau nak sayang, jangan sayang habis-habis. Simpan sikit marah tu. Jadi akhirnya Hakam ini ternyata bila dia masuk Islam, Islamnya lebih baik. Dan ini banyak berlaku sampai ke hari ini. Orang yang satu ketika kita anggap memang takkan ada jadi tak beragama Islam lah ni, memang tahu amal perbuatan, cara hidup, kemudian dia masuk Islam dan ternyata Islamnya lebih baik daripada keislaman yang kita ada ni. Lagi banyak usaha-usaha dia untuk membantu agama dia, membantu umat Islam sekitar dia, kan. Itu dah banyak kali kita tengoklah. Yang masa zaman saya dulu, kita masih ingat lagi, kan, Cat Stevens, kan, penyanyi rock British, Cat Stevens, nyanyi rock, lepas tu masuk Islam, tukar nama jadi Yusuf Islam. Dia Islam kemudian daripada kita. Kita keluar daripada perut orang Islam, dia keluar daripada perut orang bukan Islam. Tetapi apa yang Yusuf Islam buat, tak dapat kita nak buat. Buka sekolah, kan, sekitar kota London tu, bawa anak-anak Islam ni, di kemahiran muzik dia, ilmu muzik dia tu bertukar daripada lagu rock, bawa lagu-lagu kepada keislaman, lagu-lagu yang menjurus, bawa anak-anak ni kepada yang mirip kepada agama. Masih lagi lagu, kan, tapi lagu-lagu tentang bismillah, tentang nama Allah, dibawa ke situ. Akhirnya banyak sumbangan-sumbangan yang kepada agama ni. Itu Yusuf Islam, kan. Yusuf Islam yang asalnya adalah Cat Stevens, penyanyi rock, tapi akhirnya baik Islam. Inilah yang berlaku kepada Hakam bin Kaisan. Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan bahawa Hakam bin Kaisan ketika dipelawa masuk ke dalam agama Islam, dia berkata, "Apakah Islam itu?"
Ini riwayat Ibnu Sa'ad juga dalam hadis lain, kata Ibnu Sa'ad ni, ketika ditangkap, diajak dia masuk Islam. Dia tanya pula, Islam tu apa? Maka Nabi SAW pun menerangkan tentang Islam itu. Kata Nabi, Islam itu ialah bahawa kamu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu juga dia memeluk agama Islam, sehingga Rasulullah SAW menoleh kepada sahabat-sahabatnya dan berkata, tadi apabila aku ikuti kamu, pasti kamu akan membunuhnya dan dia akan masuk ke dalam neraka. Kalau ikut kau tadi, kata Rasulullah, aku bunuh dia, kerana dia memang tawanan kita, tawanan perang, kan, bunuh je. Kalau ikut kau yang cakap tadi, kata Rasulullah, dah tentulah hakamnya akan masuk neraka, mati dalam kapi. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Betul lah tindakan Nabi itu. Selamatlah dia daripada masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan? Dakwah tu dulu. Jangan copet nak menghukum. Tengok, dakwah tu kena sampaikan dulu. Kadang-kadang orang tak minat pada agama ni kerana tak sampai seruan tu pada dia. Ataupun sampai seruan cerita tentang agama ni, tapi cerita yang bukan-bukan, yang tak sepatutnya dia dengar dulu. Mana nak masuk Islam? Cerita kepada Om Beng Tiong. Om Beng Tiong ni nama Cina kan? Ada macam penerangan nama tu. Pula Om Beng Tiong nak keluar ni, ketawalah. Kita Om Beng Tiong ajak masuk Islam. Dia dengar pertama sekali, kalau masuk Islam ni kena potong burung. Takutlah dia. Kena sunat. Ajak kita masuk Islam tu sunat. Kau kena sunat dulu. Lepas tu cerita pula, lepas tu kena sembahyang 5 waktu. Setiap hari kau nak subuh, kau nak zuhur, kau nak asar, banyak Betul pula kau ada setahun tu, sebulan kau tak boleh makan tau. 30 hari berturut-turut. Dia dengar yang pelik-pelik je. Kan? Jadi akhir dia dakwah tu tak disampaikan dengan cara yang betul. Itulah isinya agama ni. Agama ni nak mendisiplinkan orang. Tapi janganlah kepada orang bukan Islam dia ceritakan benda-benda yang macam tu dulu. Jadi takut orang nak masuk Islam. Cuba tiru cara Nabi dakwah. Kan? Cara Nabi SAW berdakwah. Pernah satu ketiga, Nabi dengar seorang Yahudi yang datang jumpa Nabi, dia nak masuk Islam. Datanglah jumpa Rasulullah SAW. Kata dia, ya Muhammad, aku ni nak masuk Islam. Tapi boleh ke, kata dia? Aku ni suka bertumbuk. Lepas tu lah ni, aku ni menterkedarah arak, minum arak, pemabuk. Tumbuk, mabuk tu memang kerja aku ni. Boleh ke kaum Islam ni? Macam mana nak masuk Islam ni? Rasulullah kata, first sekali, you kena sunat dululah. Cari klinik-klinik yang berdekatan, memang tak masuk Islam lah Yahudi tu. Nabi berkata tak ada, kau masuk Islam senang, kata dia. Apa yang kau kena buat ya Rasulullah? Satu je, kata Rasulullah. Masuk Islam satu je kau kena buat. Apa dia? Kau jangan cakap bohong. Jadi Yahudi jumpa sahabat-sahabat yang lain, aku senang betul masuk Islam ni. Rasulullah pesan kat aku satu je, tak ada suruh semayang. Dia kata jangan cakap bohong je. Asal kau senang semayang apa semua pasal aku, Nabi cakap jangan cakap bohong je. Kau masuk Islam. Jadi Yahudi tu tengok, senang Islam ni rupa. Jangan cakap bohong je. Senanglah. Dia pun berjalan satu hari, masuk kelab-kelab lama jumpa kawan-kawan Yahudi nampak arak, rasa nak minum. Masa nak minum dia fikir, kan kalau Rasulullah tanya, kan kau minum arak tak? Takkan nak bohong pula. Syarat dia tak boleh bohong. Tak jadi minum. Tak boleh bohong. Kan kalau Rasulullah tanya, takkan aku nak bohong, kata aku minum, aku begitu tak minum. Maka tak jadi dia minum. Itu bijaksana Rasulullah. Duduk situ, rasa nak mukul orang lah, rasa nak bertumbuk. Fikir dia, kan kalau aku tumbuk orang, kan Rasulullah tanya, tadi kau bertumbuk tak? Takkan nak, tak bertumbuk pula, padahal dia bertumbuk. Kan bohong pula, kata dia. Tak baik Islam macam tu. Jadi tak bertumbuk dia. Dengan kebijaksanaan Nabi tu, akhirnya Yahudi jadi Islam yang baik. Kan cara pendekatan tu kono. Ni ditakutkan macam-macam. Kan ditakutkan macam-macam ke orang perempuan tu. Ke orang lelaki tu, akhirnya mereka mungkin sampai seruan itu, tapi tak berapa betul pendekatannya oleh pendakwah-pendakwah kita ni. Akhirnya ramailah yang tak nak masuk Islam. Sebab itulah yang penting dakwah ini mesti disampaikan kepada orang-orang yang bukan Islam, supaya sampai ni dakwah ni dia faham tentang agama ni. Mudah-mudahan dengan cara itu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jangan tori bunuh pula, tori tolak je. Kita tak pernah test lagi ni kan. Kat sini ni ramai bukan Islam pun semua ni. Tak pernah test lagi lah. Kita pun tak nak fikir. Padahal bila kita mengislamkan seorang tu,
pahala orang tu sebesar-besar. Jadi dikatakan sampai sebesar Bukit Uhud tu mengislamkan seseorang. Tapi kita tak pernah buat pun, sebab kita rasa dakwah tu bukan kerja kita. Dulu kerja Nabi dengan para sahabat, sekarang tak ada dakwah-dakwah dah. Tak tuan-tuan, apa yang Nabi bawa dulu kita tanggung sekarang ni. Tapi itulah masalahnya kan. Jiran sebelah rumah kita yang bukan Islam pun kita tak dapat nak Islamkan. Kadang-kadang bukan nak Islam, nak sampai beritahu je. Tak mampu kita. Itulah kelemahan kita. Sama-sama kita istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu kelemahan-kelemahan yang ada pada umat akhir zaman ni, termasuk kita. Telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berkata, hendaknya siapa saja mahu menyampaikan agama ini, sama ada di waktu siang maupun di waktu malam hari, dan Allah tidak akan melepaskan suatu kampung atau bandar, pasti dimasuki oleh pendakwah Islam ini. Nabi sebut mesti ada orang yang menyampaikan agama ni, dan tak ada mana kampung, mana bandar pun kecuali mesti ada orang yang berdakwah kepada agama ni. Nabi sebut, begitulah Allah memuliakan sesiapa sahaja yang dikehendaki untuk dimuliakan, dan merendahkan siapa saja yang dia kehendaki. Allah memuliakan orang yang memeluk agama Islam dan akan merendahkan siapa saja yang kafir kepadanya. Mengenai perkara ini, sahabat Tamim berkata, maka aku buktikan sendiri kebenaran apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam keluarga saya sendiri, iaitu siapa yang telah memeluk agama Islam daripada keluarga itu mendapat kemuliaan dan penghargaan, sedangkan mereka yang tidak mahu memeluk Islam mendapat hinaan dan dikenakan bayar jizyah. Demikian hadis ini juga tercantum dalam kitab Al-Majma'. Al-Majma' ni nama kitab. Maknanya kemuliaan seseorang tu kerana agama dia. Kan? Kerana agamanya. Satu lagi kena ingat, tadi kita cerita bincang nak potong leher je. Ni orang kafir lah. Macam mana pula orang Islam murtad apa itu? Jadi kafir dia. Nak potong leher ke? Nak bagi dia masuk ke tu? Nabi tadi ajar kita dalam hadis ni, bila Kaisar ni Hakam bin Kaisar ditangkap, sahabat nak tahu korek leher, Nabi kata bagi dia peluang dulu. Cerita tentang agama dulu. Itu kepada orang yang kafir. Orang Islam yang murtad, memanglah Nabi sebut man baddala dinahu faqtuluh. Katalah, tapi tak, kita tak jumpalah kes-kes kita dekat sini kan. Cukup berlakulah. Ada orang yang murtad di kalangan kita ni. Taman Sri Rombau ni kan. Ada murtad. Apa kita nak buat? Nak turun korek kalau tak, dalam Islam mesti bagi masa untuk dia taubat. Kan? Hukum asal memang Nabi sebut tak boleh bunuh orang tu, melainkan dengan 3 sebab. 1, janda atau duda yang berzina, terjam sampai mati. 2, kerana membunuh orang, al-qatl, membunuh orang, boleh dihukum bunuh orang tu. Yang ketiga, orang yang menukar agamanya, lari daripada agamanya. Jadi bunuh. Dalam bab bunuh tadi, tukar agama ni pun itu dia dah Islam, dia keluar Islam. Itu pun Islam mengajar kita, bukan terus bunuh, walaupun halal jangan terus bunuh ya. Diberikan dia peluang dan masa untuk bertaubat. Kan? Peluang dan masa untuk bertaubat. Kesalahan potong leher ni, bunuh orang ni, Rasulullah suruh, tak kira lelaki perempuan, tua ke muda ke, kan, asalkan dia murtad, ni lah. Tetapi itu pandangan jumhur ulama. Imam Hanafi nampak agak lebih berlembut bila membincangkan perkara orang Islam yang dah murtad, macam mana hukum dia. Bagi Imam Hanafi, kalau lelaki, hukum bunuh. Tapi kalau perempuan, tak hukum bunuh. Dia dipenjarakan, disuruh bertaubat dan dipenjarakan sampai dia mati. Kalau dia tak nak taubat, penjaralah sampai mati. Bagi pendapat menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Tetapi jumhur ulama, Imam Abu Hanifah dia berpandangan sebab Nabi dalam perang, Nabi tak bunuh orang perempuan. Jadi hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah, tak boleh bunuh orang perempuan. Tetapi kebanyakan para ulama fiqh menyebutkan boleh hukum bunuh lelaki perempuan. Berdasarkan hadis tadi, Nabi tak sebut pun lelaki ke perempuan. Nabi sebut lelaki saja. Nabi tak sebut kalau lelaki membunuh, kalau lelaki berzina, kalau murtad, lelaki yang bunuh, perempuan tak payah bunuh. Nabi tak sebut macam tu. Nabi sebut umum. Jadi kebanyakan ulama kata hukum bunuh, baik lelaki baik perempuan. Tidak seperti pandangan Imam Abu Hanifah.
berkenaan orang yang dah Islam, keluar daripada Islam, pun tak boleh tahu bunuh, bagi dia peluang. Kalau ikut mazhab kita Imam Syafi'i ni, dalam mazhab kita berdasarkan kitab-kitab yang kita tengok, dia ada dua pandangan Imam Syafi'i ni dalam mazhab Syafi'i. Satu, bagi tempoh 3 hari. Orang kalau murtad 3 hari bagi tempoh dia untuk dia bertaubat. Kalau dia taubat, tak dijalankan hukuman bunuh lah. Kalau tak taubat juga, lepas 3 hari, bunuhlah dia. Maka Umar bertanya kepadaku mengenai perihal 6 orang daripada Bani Bakar bin Wa'il. Bagaimanakah khabarnya 6 orang mempersendakan agama Nabi. Quran ni saya ingat tak boleh pakai zaman sekarang, sebab dia turun 1400 tahun dulu tadi. Kalau orang umur 1400 tahun dah tua dah tadi, tak boleh buat apa-apa dah, tidur je tadi. Dia nak macam tu lah buat perbandingan Quran macam orang tua pula. Kereta kot 1400 tahun, apa boleh pakai kereta tu lagi tadi. Orang khabar bawa sibuk. Ini dah 1400 tahun dah Quran ni tadi. Perlu diterjemahkan balik sebab tak berapa sesuai. Itu. Dia nak sesuaikanlah isi Quran tu, sesuaikan dengan cara hidup dia. Sepatutnya cara hidup dia tu kena sesuaikan dengan isi Quran tu. Kita balik pula, Quran tu nak disesuaikan cara hidup dia pula. Bila macam itu, boleh membawa kepada murtad atau penghinaan-penghinaan yang lain. Ambil Quran campak dalam longkang, bakar Quran tu, membawa kepada murtad. Jadi banyak sebab lah. Jadi Sayyidina Umar tanya, macam mana perihal 6 orang yang murtad tu? Kemudian dalam murtad bergabung pula dengan orang kafir. Maka jawab Miqdad, bagi orang yang telah murtad tidak ada jalan lain kecuali harus dibunuh. Kata Miqdad, bunuh ya. Sayyidina Umar kata, apabila mereka mahu kembali dengan cara yang baik, maka aku akan terima dengan baik, dan perkara itu adalah lebih baik bagiku daripada sinar matahari yang kuning maupun putih, yakni daripada dunia seisinya. Sayyidina Umar kata, tak. Kalau dia nak balik ke agama ni, mana bagi dia masuk cara baik, dia masuk balik agama ni, aku akan terima dia dengan cara yang baik. Mana tak tahu bunuh 6 orang tu. Sayyidina Umar tu bagi dia masuk dulu. Dia kembali kepada agama tu lebih baik daripada dunia dan isinya, kata Sayyidina Umar. Maka kataku, wahai Amirul Mukminin, kata Miqdad, apabila mereka itu datang kepadaku, maka aku akan bunuh mereka. Umar berkata, nanti aku akan tawarkan kepada mereka untuk memeluk agama Islam kembali, dan apabila mereka menerimanya, maka aku pun akan menerima mereka kembali. Namun apabila mereka menolak, maka akan aku lemparkan mereka itu ke dalam penjara. Sayyidina Umar kata, Miqdad kata, kalau 6 orang ni jumpa dia, memang dia bunuh ya 6 orang ni, kata Miqdad. Kata Sayyidina Umar, tak, nanti, kata Sayyidina Umar, nanti tawarkan dulu pada dia agama ni, masuk agama Islam ni balik. Tapi kalau dia tolak, penjarakan dulu, penjarakan, copek botol jam, baru mundur. Sedangkan Imam Malik, Syafi'i, Abdul Razak dan Imam Abu Ubaid dalam hadis Gharib dan Baihaqi dalam kitabnya, sahabat yang bernama Abdul Rahman Al-Qari berkata, ada seorang suruhan Abi Musa radhiyallahu anhu datang. Setelah diterangkan kepadanya satu persatu, beliau bertanya, apakah khabar yang lain? Jawabnya, ya, ada seorang keluar daripada Islam. Ini cerita dalam riwayat lain pula. Ramai yang meriwayatkan ni, Imam Malik, Syafi'i, Abdul Razak, Imam Abu Ubaid. Tapi hadis ni hadis yang hasan, hadis yang gharib lah, yang tak ramai orang yang meriwayatkan. Jadi ada berlaku cerita daripada Abdurrahman Al-Qari, seorang yang keluar daripada agama dia. Ditanya dia, apa yang kamu lakukan terhadap orang itu? Jawabnya, orang itu kami bunuh. Kata orang ni bunuh orang tu, orang tu murtad, kita bunuh lah. Dengan tegas Umar radhiyallahu anhu bertanya, apakah orang itu sudah kamu beri tempoh 3 hari dahulu? Sudahkah orang itu kamu berikan makan dengan roti setiap harinya? Adakah orang itu sudah kamu ajak bertaubat? Mungkin orang itu akan kembali kepada Allah. Kemudian Umar berdoa, ya Allah, janganlah kamu tuntut aku kerana aku tidak hadir, dan aku pun tidaklah menyuruhnya, dan aku pun tidak suka terhadap apa yang mereka lakukan itu.
apabila aku diberitahukan sebelumnya. Sayyidina Umar tak ada masa tu. Sahabat-sahabat lain tu bunuh ya. Maka Sayyidina Umar rasa bersalah pula. Sayyidina Umar tanya, dah bagi masa tempoh dah taubat, bagi tak dia minum, pujuk tak dia, cerita tentang agama ni, bagi makan tak dia. Ni kau tu bunuh ya. Kan? Tu bunuh macam tu ya. Lantas Sayyidina Umar berdoa, ya Allah, janganlah kau tuntut aku kan. Kerana aku tak hadir dalam majlis tu. Sebelum ni pun kita dah bincang tentang Sayyidina Umar. Halusnya jiwa Sayyidina Umar tu kan. Sampai dia sebut, kalau ada kambing yang mati tepi Sungai Furat, tak dapat sampai Sungai Furat tu, sebab tak tahulah sebab apa, jalan ke apa ke, pemerintahan Sayyidina Umar tak apa baik, sampai ada kambing nak minum air, tak sampai minum air, mati. Itu pun Sayyidina Umar minta maaf, ya Allah, kalau ada kambing ni besok mati, Sayyidina Umar rasa bersalah. Itu Sayyidina Umar kan. Ni pula orang bunuh-bunuh. Sayyidina Umar doa, janganlah ya Allah kamu tuntut aku kerana aku tidak hadir, dan aku pun tidaklah menyuruhnya, dan aku tidak pun suka terhadap apa yang mereka lakukan. Yang sahabat buat tuh bunuh ni Sayyidina Umar tak suka. Nak ajar kita kan, murtad ni kesalahan besar, tapi masih lagi ada waktu diberikan. Ini kawan tak murtad lagi, tauhid cop kok dia orang lama 7 keturunan takkan ada baik itu dah. Budak terbau peng ni kat kampung kat sini tak rongai Felda ni. Tuan-tuan masuk kat Felda, taman-taman ni kereta banyak. Kan kok lembu tengah tu sekarang, kok lembu dia start motor kumpek, empek suku dah tercarap mati dah. Banyak kereta. Oi, kat Felda lain. Jalan luri-luri tu malam-malam tu, itu trek kita tu. Boleh join sama dengan dia. Kalau kau handa, kau sampai lu. Kalau dia handa, dia sampai lu. Kadang-kadang kita bongi, kita balik mengajar kan, nak balik ke Rambau. Dia sama-sama sebelah-belah kita tu. Kita lagi sekitar 20 nak kerja ni, nak pergi kerja tandas. Dia ingat kita nak berlumburkan dia, boyoyo dia. Menyerap-nyarap jadi Superman dia tu. Ya Allah. Kan? Kadang-kadang budak-budak macam ni orang marah. Ada tengah Felda bawa motor kap ya. Malam-malam buta kadang orang sumpah-sumpah. Siapalah punya anak tu kan. Asalkan jumpa grup ni tak menuris ni, tak ada boleh pakai ni dah. Ni kalau patutnya ambil campak dalam kolam boyo ada yang cakap macam tu. Sebab tu budak-budak muda ni habis akhir semua tak nak pergi surau. Di Felda macam tu zaman saya dululah. Betullah orang tua ni dia macam bukan orang tua kat Rambau ya. Dia cerita kat tempat saya kat Rokan ni. Wah, dia anti. Kan bulan puasa. Bulan puasa, budak muda ni naik motong. Dia pun parking dekat surau tu. Dia lepak ramai dalam surau tu, dia buka kipas. Sejuk Ramadan. Kan dia panas dia pergi basuh-basuh muka, dia basah-basah baju kan, lokap dia duduk atas surau, buka kipas. Naik orang tua, marah orang tua. Buka kipas sampai 10. Mana ada kipas tu 10? 5 paling tinggi dia. Berdasing kita tengok budak tu. Dah goram kan. Jadi kita nampak tu. Tinggal dalam surau tu orang tua-tua je. Kalau orang tua-tua tu mati besok, surau tu matilah. Tak ada pelapi-pelapi Zaman saya tu betul saya 2 orang budak-budak yang muda. Yang lain tu semua orang tua-tua tuan. Kita join dia cerita sawit lah, cerita ngatah burung lah, cerita motong kotah lah kan. Yang lain tu 2 orang kan tuan. Sehingga ada seorang sahabat tu ingat cerita kan. Mungkinlah kalau ada lah dalam diri anak muda kita keinginan macam tu bagus. Jadi budak-budak ni kena tarik. Kok yang menarik tu orang tua lain dia suka. Acik tu bagus lah. Seminggu sekali mesti dia ajak kita pergi mandi lah. Bihun oi, tengah-tengah malam tu dah pek bihun macam ni ah. Lepas tu ada skrim Malaysia bagi kita. Sadap tu lah. Buat apa tak ada cerita burak ya, cerita ngatah burung, ada cerita pengalaman dia ni. Ada orang rupa orang tua yang cerdik macam tu. Zaman saya dulu tuan ada seorang. Dia panggil budak muda ni, "Cik nak jumpa kau." "Apa?" "Saja ya." Cerita. "Kau tahu tak macam ni orang marah kat kau. Kau ni acik tengok, kau ni tak jahat benar pun. Cuma kau nakal-nakal sikit je, ngolak budak tu kan. Tak apa kita makan dulu, suruh rumah masak bihun. Bihun free. Yo makan. Sana kan cerita. Kau tak nak kau tadi. Hari ni grup kau ni dah okey dah ni. Macam ni grup MotoGP Yamaha RZ masa tu dulu. Man, bagus kau tak ada lagi mana pun. Seminggu sekali kau datang makcik ni. Belajar sikit. Kok mati pun, kok tak semayang pun, tahulah semayang tu berapa waktu, subuh berapa rakaat. Ni tahu kan malaikat tanya berapa rakaat, tak dapat jawab, malu lah, buat dah tak buat. 2 rakaat tak tahu subuh tadi. Kan?
Suruh belajar kat surau, saja aku sembahyang pada subuh 2 qiraat. 2 qiraat kepada Allah Taala. Imam tanya, kau ni qiraat ke rakaat? Confused. Kita duduk belakang pun tu galak. Betul kau nak golak-golak. Dia tak nak datang surau, dia nak golak. Itulah. Dulu suruh belajar tak nak. Rempit je, lumbur je. Jadi bangang macam tu. Bila dengar macam tu sakit telinga budak-budak. Nak cari musuh, kalau bermusuh habis tuan. Ada kawan-kawan yang pandai berkawan. Panggil, kau datang makcik. Tak payah surau, datang makciknya. Wah, ajar macam ni. Dia pun tahu. Tak payah banyak dah. Cerita ya, subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Dia pun ingat, macam nombor telefon lah tu. 2 4 4 3 4 tadi kan. Dia tahu, okey, faham tu. Tak semayang lagi. Cerita rakaat ni, cerita pula ni. Mayang senang ya. Kau baca Fatihah, kau niat baca Fatihah dengan tahiyat ya. Tu yang wajib takbir. Senang betul. Senang lah. Kalau panjang-panjang mana ada maksud kita nak berlumbur semua tadi ya. Aduh, budak-budak cara tu. Budak-budak tak juga kan. Kan kau berlumbur kan marah. Memokak. Cuba kau tukar sikit bila grup kau ni orang respect. Jadi saya respect pendekatan kawan-kawan kita ni. Macam mana? Selalu kau berlumbur tak ada tujuan. Kalau kau mati, tak tahulah kau ke mana tadi. Sekarang ni kita berlumbur ada tujuan. Bila kau dongai rumah cik tuan nak buat kenduri, bawa grup kau, berlumbur kat situ. Kau sampai dulu. Kan dulu masa kenduri kita kalau Felda kemah buat sendiri. Ada batang buluh tak pakai bosi dah. Dulu pakai buluh, pakai tali rapiah ikat. Kayu-kayu tu dah ada lah. Kita kena manjek, kena ikat. Kau sampai dulu. Kau nogaan kemah. Grup kau pergi cik kayu api dulu. Dulu kita masak ramai kan. Kampung kota banyak Felda tu ambil kayu api bawa ramai. Rungguan tinggi-tinggi lah kat rumah orang tu nak masak besok. Kau pergi ambil kayu api. Kau nogaan kemah. Grup kau dah dulu. Asalkan ada orang kahwin je, grup sampai dulu. Bila 2-3 orang pergi. Bagus lah budak tu. Belum dia pun, dia dulu. Kemah dia nogaan, kayu api dia mampu ambil mula orang dah cayo-cayo. Roket sikit. Lama-lama tu boleh jadi. Budak-budak yang dulu dogi-dogi tu, akhir tu di kalangan orang-orang yang memenuhkan surau-surau yang sebaya dengan sekarang ni di Bukit Rokan. Tak apa, botu cara Kalau lah dibawa musuh jadi ke musuh ya, memang sudahlah tuan-tuan. Sampai seruah tu cara konon. Maknanya jangan copetlah kita nak hukum. Nak hukum. Saya mengajar gaji dekat Taman Bukti tahun bila mula-mula dia ngajar tu saya nak tergalak kau yo, atau nak terkontut pun yo tengok dia ngaji tu. Teruk bacaan ni. Cikgu. Lepas tu sekarang kalau orang tak ada, dia antara orang yang disorong dulu orang untuk jadi imam. Cikgu. Tak boleh sebut nama, kan carilah Taman Bukti kan konal lah. Dulu mula-mula saya ngaji, ya Allah teruk baca orang ni. Ya Allah tuanku kita dongang pun nak tergalak pun dia. Tapi sekarang ni bila kita balik situ, dia ada umur dah pakcik tu. Kalau imam tak ada kan, dia antara orang yang disorong kan. Dan kebanyakan hari-hari ni dialah yang imam sembahyang di Taman Bukti tu. Kan? Kalau kita dulu hukum macam ni ramai takkan ada ngaji Quran betul ni dah. Bahkan mati macam tu lah cara. Tak ada memang habislah. Hari ni kita copek nak keluar fatwa kita tu kan. Fatwa tu copek benar. Tak ada bagi ruang masuk ke orang. Jadi kita kena macam tu lah. Kan? Macam tu lah yang kita kena buat lah. Bagi masa, bagi tempoh. Ni yang berlaku kepada Sayyidina Umar. Kau bunuh Tauri kata dia. Mohon ampun Sayyidina Umar. Takut-takut perbuatan itu akhir itu dia dituntut Sayyidina Umar pada ketika itu khalifah kan. Musaddad dan Ibnul Abdul Hakam daripada Amru bin Shu'aib daripada ayah dan daripada datuknya berkata, pernah Amru bin As bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu dalam sepucuk suratnya, bagaimanakah hukumnya seorang yang telah keluar daripada Islam kemudian memeluk Islam lagi dan keluar daripada Islam keluar masuk balik keluar balik, apakah Islamnya itu dapat diterima? Jawapan Umar dalam suratnya, apabila aku terima Islamnya itu, mungkin Allah tidak akan menerimanya daripada mereka. Kerana itu tawarkan kembali kepadanya Islam. Apabila dia mahu menerimanya, maka bebaskan dia kembali. Namun apabila dia tidak mahu menerimanya, maka potonglah lehernya. Mungkin mula-mula dia Islam dulu, kita terima, tapi ketika itu Allah Ta'ala tak terima keislamannya. Dia keluar. Lepas itu kita tawar Islam kat dia lagi. Mungkin kali kedua ni, kita terima dia, Islamnya lebih baik. Kalau dia nak Islam balik, kata Sayyidina Umar, terimalah, bebaskan dia. Tapi kalau tak nak Islam, kata Sayyidina Umar, potonglah leher. Maknanya masih lagi ada di situ
unsur tasamuh. Boleh tolak unsur lagi, bagi ruang untuk orang taubat. Kita habiskan sampai ni tuan, sampai sini Abu Bakar ni. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Munzir berkata, Al-Imam Hakim daripada Abi Imran Al-Jauni berkata, pada suatu waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang pendeta. Ini satu riwayat daripada Imam Baihaqi dan Ibnu Munzir. Mengatakan bahawa Imam Al-Hakim mengambil riwayat ni daripada Abi Imran Al-Jauni, menceritakan satu hari Sayyidina Umar ni bertemu dengan seorang pendeta. Kalau pendeta ni maknanya pendeta Yahudi lah kan. Kalau Nasrani, rahib lah. Ni pendeta Yahudi ni orang yang alim. Lalu diperkenalkan dia pendeta ni kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Abi Imran perkenalkan, wahai Amirul Mukminin, ni dah seorang pendeta yang baik lah ni. Diperkenalkan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Kelihatannya peribadi pendeta itu seorang yang zuhud dan meninggalkan keduniaan. Nampaklah sikap itu memang baik lah, memang pendeta betul lah. Dia tak melayan dunia ni. Setelah Khalifah Umar melihatnya, Khalifah Umar menangis tersedu-sedu, sehingga orang ramai menerangkan bahawa pendeta ini adalah seorang Nasrani. Bila Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar sedih, menangis Sayyidina Umar. Jadi orang ramai tengok Sayyidina Umar menangis, orang ramai pun cerita, dia ni orang Nasrani. Khalifah berkata, ya, aku tahu. Jadi sahabat-sahabat ingat Sayyidina Umar ni menangis mungkin kerana kezuhudan orang ni. Timbul rasa, sedih, sayang ke orang ni, menangis. Orang pun kata, wahai Amirul Mukminin, dia ni orang Nasrani dia ni. Orang Nasrani dia ni. Sayyidina Umar kata, ya, aku tahu dia Nasrani. Kata Sayyidina Umar, aku tahu. Aku tahu bahawa dia adalah seorang Nasrani. Kerana itulah aku menangis, kata dia. Kerana itulah aku sayang sekali kepadanya, kerana aku teringat dengan ayat yang menyebutkan, mereka itu telah bekerja keras dan meletihkan, namun segala usaha mereka itu akhirnya akan menjadi kayu api yang menyala-nyala. Ya, inilah yang menyebabkan aku menangis, kerana segala usahanya itu menjadi sia-sia, malah akan membawa ke dalam api neraka juga akhirnya. Empat baik, sikap yang baik, tapi keimanannya tidak sah. Keimanannya tidak sah. Buatlah apa perbuatan pun, serakahlah banyak mana pun. Yang paling penting keimanan kepada Allah. Tu Sayyidina Umar kata, dia buat macam mana pun, zuhud macam mana pun, tak cukup syarat orang ni. Sedih, latih dia ibadat tu buat ini, tapi semuanya besok ditolak oleh Allah, sia-sia, bahkan masuk dalam neraka Allah juga akhirnya, kerana imannya tidak sah, tidak suci. Dia tak beriman, tak yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha, apa ayat tu? Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang kafir, yang tak beriman pada Allah. Dan Allah Ta'ala sediakan bagi dia sa'ir, neraka. Khalidina fiha. Orang kafir yang tak beriman dengan Allah Ta'ala, dia akan kekal dalam neraka itu abada, selama-lamanya. La yuna waliyan wala nasira. Dia tak mendapati seorang pun orang yang boleh menjadi pembantu penolong untuk menyelamatkan daripada azab Allah. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari Allah Ta'ala membolak-balikkan, tukar-tukarkan dia, macam kita manggang ayam macam tu, dalam neraka. Wujuhum finnar yaquluna, mereka berkata, ya laitana, alangkah baiknya kalau masa dunia itu ata'na Allah, kami taat kepada Allah dan kami taat kepada Rasul. Tapi kami tak taat pada Allah, kami tak taat pada Rasul. Kami jadi kafir pula, akhirnya masuk neraka. Sampai disambung dalam ayat tu diceritakan, disebutkan, Rabbana wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila Rabbana atihim
dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, dulu masa kami ke dunia, ata'na sadatana wa kubara'ana, kami taat, kami ikut cakap pemimpin-pemimpin kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, lantas dia mereka ini menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Sebab itu ya Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal azab, engkau azab dia ni lebih sikit ya Allah, 2 kali ganda. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besar laknat. Itulah keluhan-keluhan yang berlaku kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, yang dahulunya mereka mengikut cakap orang, cakap ketua-ketua yang tak tentu arah, yang tak betul, akhirnya mereka kufur dengan Allah Ta'ala, akhirnya dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berlaku di hari kiamat. Kesudahan kepada orang-orang yang kafir. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, sebab kita akan masuk tajuk baru ni kan. Takut tak sampai habis dah. Cerita kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Lepas-lepas ni kita akan jumpa Abu Bakar masuk Islam, kisah Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, sampai habislah. Ni kita memulai sahabat kan. Kemudian Amr al-As, ramai lagi lah tentang keislaman sahabat-sahabat dan macam mana mereka masuk Islam. Kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikannya, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini sikit sebanyak dapat memberikan kepada kita maklumat, kefahaman yang betul, dan mudah-mudahan dapat mana-mana yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita, kita cuba usahakan buat yang terbaik dalam kehidupan ini tuan-tuan. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majlis agama ini, majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kehidupan dunia kita, kehidupan, dan juga berikan kemudahan untuk kehidupan akhirat kita. Juga kita mohon, kita bertawasul dengan apa yang kita buat dengan majlis ilmu malam ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kehidupan kita dan ahli keluarga kita, murahkan rezeki kita, memudahkan segala perancangan dan urusan kita, semuanya diberikan kejayaan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan segala hajat kita dan segala kesalahan kita, isi kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat hadirnya kita dalam majlis-majlis ilmu seumpama ini. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Seboleh bulan tuan-tuan ya. Seboleh 9. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Ya tuan, sila. Macam mana? Ya. Okey. Tuan ya. Minum air tu. Haus lah. Tak mahu tuan. Macam ni lah. Setakat inilah yang saya tengok dalam kitab-kitab fiqh kan. Wallahu alam lah, sebab kitab fiqh ni banyak tuan-tuan, mazhab sampai 4 kan. Kita pun bukan semua kitab kita mengaji. Kita mengaji dulu pun kitab-kitab yang asas-asas. Kemudian kita masuk universiti, adalah tambah-tambahan kitab dengan tidak dinafikan lambat-lambat lagi kitab kan. Ada lagi banyak pandangan. Setakat ni saya jumpa tak adalah kita jumpa lagi Rasulullah tu pernah azan. Tak pernah lagi jumpa Rasulullah tu azan. Kan. Kalau tuan tanya saya kenapa Rasulullah, kalau Rasulullah tak azan tak kenapa? Jawapan saya tak tahu, saya nak jawab dah. Memang tidur. Memang saya tak tahu kenapa lah Rasulullah tak azan, tak dapat saya nak jawab tu dah. Di luar pengetahuan saya tuan. Kan tak berani saya jawab tu dah. Tak ada dalam kepala saya ni, kenapa Rasulullah tak azan? Setakat ni belum lagi lah saya jumpa lagi. Ini soalan yang pertama tuan beri, soalan yang bagus juga, menarik ni, mungkin kita boleh kaji, cari tu kan. Tapi setakat ni tak ada lah. Yang sebab kita kalau tengok dalam kitab yang Ustaz Rafa'i aja tu kan. Tapi jangan ambil bab solat dah. Ada tak bincang tentang azan? Ada kan? Mula-mula kan macam mana? Itu cerita pun azan tu pun Rasulullah tak azan pun. Ketika itu Rasulullah suruh sahabat-sahabat yang azan. Sebab sebelum itu pun masa Rasulullah pindah ke Madinah, orang-orang berebut cara nak kan, ada nak suruh tiup seruling kan. Ada yang sahabat suruh pukul rondang kan. Sampailah diilhamkan kepada sahabat. Siapa Abdullah bin Zubair kata tak ingat nama tu. Dengan Sayyidina Umar sendiri kan yang mimpi lafaz-lafaz azan tu. Diberi tahu kepada Rasulullah.
Kan sehinggalah akhirnya Rasulullah suruh Abdullah bin Zubair ke siapa yang mimpi ni, Rasulullah suruh dia azan, kemudian suruh Bilal, sebab Bilal ni suara dia lebih sedap daripada sahabat yang mimpi ni. Bila Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar pergi, aku dengar benda yang sama juga ni, aku mimpi benda yang sama. Jadi kalimah itu bukan Rasulullah yang cipta, memang Allah Ta'ala ilham begitu. Dan tak jumpa lagi dalam bab azan tu, kita tak jumpalah perbahasan Rasulullah tu tak azan kenapa, wallahu alam. Mungkin saya tak perasan, wallahu alam. Tak ada rasanya tuan ngaji mungkin jumpa setakat ni rasa saya baca tak ada lah jumpa mungkin kita boleh satu isu yang menarik untuk kita cari kan, kenapa Rasulullah tak azan. Dia cari itu kan, kalau mungkin tu kenapa Nabi tak azan, asyhadu alla kenapa Nabi tak azan, sama macam soalan dekat kenapa Rasulullah tak suruh sebut maulid kan, itu jadi bid'ah tu. Kan dia kata kenapa Rasulullah tak pernah suruh kita sambut maulid Nabi, padahal hari lahir dia. Sebab tu ada sebahagian sahabat-sahabat kita yang agak keras sikit fahaman dia, kata maulid ni bid'ah, tak boleh kan, benda yang bid'ah kan. Kita tak macam itulah fahaman kita, biarlah mereka dengan fahaman mereka, kita ikutlah fahaman Tok Guru kita dulu, tak ada masalah kan. Sebab Nabi suka puasa Isnin kami, jadi berdasarkan hadis tu mungkin Tok Guru kita ambil hukum. Bila sahabat tanya kenapa Rasulullah kau puasa hari Isnin ni, kata aku zalika yauma wulidtu fihi, aku puasa sebab hari tu aku dilahirkan. Jadi macam nak membayangkan pada kita Nabi menyambut hari lahirnya dengan cara berpuasa kan. Bila orang tanya kenapa engkau puasa wahai Muhammad hari Isnin, Nabi tak suruh sambut maulid. Tapi ada hadis orang tanya kenapa engkau puasa hari Isnin ya Rasulullah, kata Rasulullah zalika yauma wulidtu fihi, itulah hari mana aku dilahirkan, hari Isnin. Sebab aku lahir hari Isnin, aku pun puasa lah. Jadi Nabi sambut maulid dia dengan berpuasa. Kita dengan menteragah, tak apalah. Cik lilin. Kan nampak jauh lah sikit tu. Bukan kita lah, orang Ramadan ni okey tu say lah, tuan-tuan puasa. Kita kan nampak jauh tu, best tu jauh lah kan. Memang tak ada Nabi suruh, tapi ada hadis. Jadi dalam azan ni pula tak ada pula kan, Nabi memang suruh orang azan, tapi tak boleh bincang kenapa Nabi tak azan. Kod dalam tu mungkin ada Nabi, ada nama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia naik saksi dia balik Nabi. Mungkin tak tepatlah kalam tu kan. Sebab kata ulama-ulama kita, Nabi ni ialah seorang Nabi, dia diwahyukan, dia dibimbing. Tu antara kelebihan-kelebihan Nabi, dia tak suruh orang suruh. Dia tak pernah suruh umat dia sambut hari lahir dia. Nampak tawaduknya, rendah dirinya Nabi gitu. Tapi kita sebagai umat pandai-pandailah kita nak meraih kan. Sama macam umat kita, kumpul anak semua, anak-anakku sekalian, ingat tarikh lahir abah kau 28 bulan Ampek, Omak 25 bulan Ampek. Omak dulu tu bawa abah kau. Ingat setiap kali hari lahir ni sampai, semua mesti bawa hadiah. Macam AR tompel kan. Omeh, ada omak kita tak pernah cakap macam tu, walaupun dia yang bagi kita makan. Ayah kita orang cik kojo tak pernah. Kok kita dah ngai tu, gobolah ai. Tu dah tanggungjawab kau bagi dia makan, takkan ada sebab kau bagi makan nak sambut-sambut hari lahir. Mak kita tak pernah, kita pun tak pernah sebut kau sambut hari lahir mak. Tak. Kita sebagai anak, kita faham-fahamlah macam mana cara nak menghormati mak kita dengan cara yang sepatutnya ayah kita. Tak ada suruh besok kalau air jadi ayah kau beli nomeh tu, ataupun beli motor besar sikit, motor cup ya, kawan-kawan abah semua wai suku abah ya apa expire. Tak ada abah dia tu dah. Tapi kita ni pandai-pandai dah cari mana ruang-ruang yang kita nak nampakkan sayang kita. Kan itu kita lah. Maulid lah. Azan ni tentu lah tuan, kita tak boleh jawab lebih-lebih lah. Kang dia dalam agama ni dia tak boleh memandai-mandai. Kau memandai tu bodoh sebenarnya. Pandai lain, memandai lain. Kau pandai tu salah orang tu pandai. Tapi memandai tu kau nak tengok tu. Boleh jadi dia memang pandai, boleh jadi dia memandai-mandai, dia tak pandai sebenarnya. Dia memandai ya. Jadi sekarangnya tuan-tuan itu saja untuk malam ni. Ada soalan lagi tak? Ada orang soalan kan? Habis hari dah. Kalau tak ada orang habis dah. Kalau ada orang saya tak nak habis dah. Bismillah. Rasa tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma in dakhala ar-riya'u fi a'malina wa aqwalina wa af'alina wa lam na'lam bihi aw 'alimna tubna anhu wa aslamna wa naqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahum